أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي اجتمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعل من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini, yang mana turunnya tempat ini rahmat dan keberkatannya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan orang yang mendapat rahmat dan orang yang mendapat berkat, seterusnya dikumpulkan juga insya-Allah kelak di akhirat bersama-sama di dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati barisan pegawai ahli jawatan kuasa Surau Nur, seterusnya para alim ulama, ustaz, para haib, para masyayikh, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita sekalian nikmat, dan nikmat yang paling besar sekali Allah memberikan kepada kita adalah nikmat aman. Nikmat aman, tanpa keamanan maka suatu tempat itu tidak akan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan disebutkan oleh para alim ulama, Allah Subhanahu wa taala apabila menyebut tentang nikmat keamanan itu, maka Allah menyebutkan pertama di dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang kita selalu dengar ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala kata, kami akan memberikan ujian. Yang pertamanya Allah sebut al-khauf, ketakutan, yang ini tidak ada keamanan pada seorang itu, pada tempat itu, pada kaum itu. Keamanan, nikmat aman itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat aman Allah letakkan dahulu melebihi nikmat-nikmat yang lain. Maka nikmat aman, kata ulama, nikmat yang terbesar yang kita dapat. Alhamdulillah, kita duduk dalam keadaan aman. Tidak ada di sekeliling kita orang-orang yang menakut-nakutkan kita. Kita tidak duduk di dalam suasana ketakutan. Semuanya berjalan dengan tenang menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mengancam, tiada harimau, tiada musuh yang menunggu ketika mana berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama pemikir kepada ahli sunnah wal jamaah, dia apabila ditanya, wahai imam, apakah nikmat aman yang lagi besar ataupun nikmat sihat yang lagi besar? Maka Imam Razi mengatakan nikmat aman yang lagi besar daripada nikmat sihat. Maka diberikan perumpamaan, sekiranya seekor kambing apabila
patah kakinya. Maka kakinya dirawat, kemudian sembuh daripada sakit kaki itu. Itu nikmat sihat. Bila dia sakit, nikmat sihatnya ditarik, lama kelamaan dapat balik nikmat sihat itu, tak ada masalah. Dalam masa dia sakit tu, dia makan, dia tidak ada rasa kerisauan kepada perkara-perkara yang ada. Dia boleh hidup dengan tenang. Orang mungkin ada kawan-kawan kambing itu pun menjaga dia, tuan dia pun merawat kambing itu. Akan tetapi apabila seekor kambing diletakkan di tengah-tengah kawasan serigala yang dia tidak tahu daripada mana serigala itu akan datang, maka ketahuilah kambing itu akan tidak pernah makan sama sekali, kerana dalam ketakutan melihat sekira-kiranya akan datang serigala di tempat di mana-mana saja. Maka disitulah kita memahami, tuan-tuan, bahawa nikmat aman lebih besar daripada nikmat sihat. Apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan, yang kita lihat di internet, sosial, media sosial, tentang saudara kita di Palestin. Bagaimana nikmat aman itu Allah Subhanahu Wa Taala uji. Berapa banyak, tuan-tuan, yang kita lihat anak-anak tidak selamat, hospital tidak selamat, di mana sahaja mereka duduk akan dilemparkan bom, akan dikejar oleh askar-askar yang zalim. Maka nikmat aman di situ ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan mereka. Maka beruntunglah bagi mereka yang sabar dengan ujian itu. Bila kita sebut isu Palestin ni, tuan-tuan, daripada dulu lagi kita dengar tentang Palestin ni, ya. Cumanya untuk kali ini isu Palestin ni dia berbeza sedikit. Mungkin sebelum ni isu Palestin dan juga Israel ni skripnya sama je, tuan-tuan. Israel hantar roket, kemudian Palestin bertahan, defense, lalu datang Mesir mengamankan. Kalau orang Malaysia waktu-waktu sebelum ni Palestin kena serang, boykot lah sekejap. Boykot McD, Starbucks tak minum sebulan. Serban mungkin dia cari dekat dalam almari, lama simpan, keluar jadi mujahidin terus. Ni orang Malaysia. Tapi wallahu ta'ala alam, mungkin kali ini dia rasa berbeza. Kerana apa saya katakan begitu? Kerana kali ini skripnya mungkin berbeza. Hamas daripada Palestin yang menyerang Israel dahulu. Ini saja perbezaannya. Jadi jadilah jalan cerita transkripnya pun berbeza. Dan isu Palestin sangat istimewa untuk kita orang Islam dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Kerana yang pertama, Palestin ini adalah tanah suci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 21, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ketika mana, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk Nabi Musa, wahai Nabi Musa, arah Bani Israel masuk ke dalam bumi Palestin. Maka Nabi Musa pun beri perintah, wahai kaumku, masuklah ke dalam bumi muqaddasah, yang disuci, yang suci itu. Ataupun kalau kita kenal dengan Baitul Maqdis. Wala tartaddu kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi bumi kamu.
wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu berpaling daripada perintah ini, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan rugi serugi-ruginya. Itu yang pertama tuan-tuan. Palestin ini berada di hati kita kerana Palestin itu bumi suci. Yang kedua, Palestin tanah yang diberkati. Kita pun dengar tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Isra, barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana dikelilingi perjalanan Isra itu tempat-tempat yang kami berkati, antaranya Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, tempat yang barakah. Yang ketiga, kita diajar bahawa bumi Palestin adalah bumi para nabi-nabi. Dalam Al-Quran menerangkan sebahagian besar-besar nabi, hampir 50 orang yang dilahir, dibesar dan disemadikan di dalam bumi Palestin. Antaranya Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yusha, dan ada lagi nabi-nabi yang tak diketahui di mana ditanam ataupun di mana tempat mereka disemadikan di bumi Palestin. Kesimpulannya, bumi Palestin adalah bumi para nabi. Nabi-nabi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terlepas dalam mengambil bahagian untuk mengambil keberkatan yang ada di bumi itu, maka diisrakan Nabi ke Masjidil Aqsa. Dia berjumpa dengan para nabi dan para rasul di situ dan menjadi imam kepada seluruh para nabi dan rasul. Dan yang keempat, pastinya Palestin dekat di hati kita adanya Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa ada dekat di hati kita? Kerana Masjidil Aqsa adalah masjid yang ketiga terbesar dalam Islam. Masjid yang pertama terbesar adalah Masjidil Haram. Solat dalam Masjidil Haram seperti 100,000 pahala solat. Yang kedua Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat di dalam Masjid Nabi seperti solat 1000 solat pahalanya. Adapun Masjidil Aqsa, pahala solat di dalam Masjidil Aqsa menyamai 500 solat. Inilah masjid yang dikatakan oleh Rasulullah, la tashuddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak diberatkan kamu keluar musafir kecuali usahakan ketiga buah masjid. Ini masjid, ada Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Apa yang kita dapat daripada perkara-perkara ini adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala apa yang dikehendaki. Dengan i'tikad kita bahawa segala apa yang Allah nakkan itu berlaku. Jangan kita menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tak mengetahui. Jangan kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang Islam. Jangan. Kerana dalam i'tikad kita Allah Subhanahu wa taala itu yuhmil wa la yumhil. Allah tu melambatkan, membiarkan, tapi Allah tak pernah lupa, tuan-tuan. Ada kita tengok orang Islam sendiri yang cinta damai, tidak suka dengan tindakan Hamas dan sebagainya, mengkritik Hamas. Tak payahlah berperang, peace no war contohnya.
Tak payah bergaduh, nanti anak bini akan dibunuh, akan terbabit dalam peperangan. Kita nak katakan tuan-tuan, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala catat dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah kata dah, aku mewajibkan ke atas kamu untuk menahan, untuk berperang. Dalam masa yang sama kamu tidak suka berpeperangan. Siapa suka kepada peperangan, tuan-tuan? Hatta kalau kita tanya Palestin, diorang pun tak suka berperang. Akan tetapi Allah sambung lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi perkara yang kamu tak suka itu baik untuk kamu, dan boleh jadi perkara yang kamu suka buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang kamu tidak ketahui. Jangan disangka apa yang berlaku di Palestin ini, tuan-tuan, perkara yang tidak ada hikmah sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah yang sangat terhadap apa yang sedang berlaku, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah melupakan dan tak pernah melalaikan daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dan hikmahnya adalah, dikatakan mereka semua, yang ini orang Yahudi, Bani Israel itu akan dikumpul di satu tempat. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW secara mafhumnya bersabda, akan berlaku peperangan di akhir zaman antara orang Islam dan orang-orang Yahudi, sehingga pokok dan batu yang menjadi tempat sembunyinya orang Yahudi itu akan bercakap dan berkata-kata kepada orang-orang Islam, ya Muslim, ya Abdullah, di belakang saya ada orang Yahudi sedang bersembunyi, maka marilah kamu bunuhlah orang Yahudi ini. Pokok dan batu bercakap, tuan-tuan. Bagaimana nak berlaku satu perkara peperangan menghadap antara umat Islam dan juga Yahudi kalau sekiranya tidak dikumpulkan satu tempat? Sekarang ni orang Yahudi berada berpecah di sana sini, ada orang Yahudi. Tapi disebabkan berlakunya hikmah Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan orang Yahudi, maka ini antara hikmahnya dalam membenarkan kalimah sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peranan kita sebagai orang Islam yang melihat apa yang berlaku di Palestin, paling kurangnya adalah untuk kita berdoa kepada mereka. Jangan kita sangkakan doa saja tak cukup, Ustaz. Bukankah doa telah membuktikan perkara yang mustahil jadi tidak mustahil? Berapa banyak kita tengok di dalam Al-Quran Allah menerangkan doa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oleh sebab itu, tuan-tuan, saya menyeru kepada semua untuk jangan kita lupakan saudara kita di Palestin dengan kita mendoakan mereka setiap solat kita. Walaupun dengan hanya doa sekalipun, maka dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu boleh mengubah perkara yang mustahil jadi perkara yang tidak mustahil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu saja. Minta maaf tuan-tuan ambil masa yang lama. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kesabaran buat saudara kita di Palestin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadil Ustaz Muaz selaku imam dan ketua khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama untuk salat Jumaat. Yang pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang Tuan telah sampaikan. Yang kedua, saya minta kerjasama daripada yang bersantapan makan di surau, tolong jaga kebersihan. Dan saya dapati ada air yang tumpah, ada nasi yang bertabur. Tolong pastikan anda duduk bersih dan anda bangun bersih lantai tersebut, ya. Minta kerjasama insyaAllah. Yang kedua, ketiga, Alhamdulillah kita telah memulihkan keseluruhan penghawa dingin surau kita. Jadi saya harap ada kuranglah, tak perlukah kita buka kipas lagi. Kami telah dalam percubaan untuk memastikan apa yang dibuat komplit 100%. Jadi saya harap kalau perlu tidak perlu buka kipas dulu. Sayap sebelah kanan, sebelah kanan tu adakah masih panas atau tidak lagi, pasal dalam keadaan waranti seminggu untuk memisahkan segala kerja-kerja yang syarikat ini buat berjalan 100%. Jadi kami sedang memantau. Saya minta kerjasama, ya, kalau boleh tutup dulu. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan saya lemparkan minggu lepas untuk orang muda ahli kerah Seksyen 20 yang ingin mengikuti kelas berzanji. Jadi tak ada lagi yang berjumpa dengan saya telefon. Orang Seksyen 20, orang muda Seksyen 20, jangan tidur, bangun, mari kita bersama untuk hidupkan kelas berzanji. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الحمد لله القائل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tempuan pada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah dan Pengajaran Umat Palestin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkataan Ibrah berasal daripada bahasa Arab, yaitu Ibrun. Dari segi bahasa, Ibrah bermaksud menyeberang dari satu tepi sungai ke tepi yang lain. Namun maksud ibrah yang dapat difahami adalah pengajaran dan pembelajaran, yaitu suatu perkara yang dapat diambil iktibar dalam urusan kehidupan, sama ada dalam bentuk sejarah dan peristiwa yang telah berlaku. Tidak dinafikan dalam tadabbur setiap surah Al-Quran mempunyai ibrah yang boleh diambil pengajaran. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 3, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dalam mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang yang tidak mengetahui. Muslimin yang dirahmati Allah, umum telah mengetahui konflik yang sedang berlaku di antara Palestin Israel telah lama berlarutan sehingga ke hari ini. Jika kita melihat kepada sejarah pencerobohan dan penjajahan Israel Zionis terhadap bumi rakyat Palestin sejak berpuluh tahun yang lalu, ianya akan mengambil masa beberapa jam bagi menceritakan kekejaman dan ketidakadilan yang telah berlaku dalam tempoh tersebut terhadap rakyat Palestin. Namun dalam tempoh masa yang singkat, mimbar akan cuba menarik perhatian hadirin yang dirahmati Allah tentang kesan dan pengajaran yang boleh diperolehi oleh kita semua atas tragedi yang menimpa rakyat Palestin. Apa yang kita lihat pada peristiwa dengan jumlah kematian yang melebihi angka 12,000 dan jumlah kemusnahan harta benda yang meningkat saban hari. Peperangan di Palestin telah mengakibatkan kesengsaraan dan kerugian besar dalam bentuk kehilangan nyawa, kecederaan, kemusnahan harta benda, kerosakan infrastruktur dan kehancuran ekonomi rakyat Palestin, malahan terjejasnya ekonomi di seluruh dunia. Pembunuhan dan pencerobohan berterusan oleh Zionis Israel telah memberikan impak dan trauma berpanjangan kepada rakyat Palestin, terutama kepada anak kecil yang belum mengenal arti kehidupan. Sejak akhir-akhir ini, Zionis Israel telah bertindak dengan lebih biadab dan ganas apabila beberapa buah negara Timur Tengah tidak mengutuk kekejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestin dan seolah-olah mengiktiraf kewujudan mereka. Secara tidak langsung, ia memberi kekuatan baru untuk Israel terus menjajah dan menjarah bumi Palestin dengan penuh kekejaman.
Sebagai umat Islam, kita meyakini segala yang berlaku di atas aturan Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi ujian kepada orang yang beriman. Ini selari dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betapa besarnya ujian yang menimpa umat Palestin sukar digambarkan. Penduduk Palestin telah lama hidup di bawah penduduk Israel. Sepanjang kehidupan mereka, rakyat Palestin telah ditindas, dizalimi dalam banyak aspek kehidupan, seperti kebebasan untuk bergerak, hak untuk mencari rezeki, hak memiliki tanah dan rumah, rampasan dan pemusnahan harta serta penempatan haram oleh Israel di bumi Palestin, khususnya di tebing barat dan Gaza, telah berlaku secara sistematik dan terancang. Namun begitu, dalam menyelami konflik tersebut, terdapat ibrah dan pengajaran kepada umat Islam untuk melihat perkara tersebut dengan mendalam dan memahami hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Berikut beberapa ibrah dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada konflik yang berlaku di Palestin. Yang pertama, ibrah dan pengajaran utama atas pencerobohan yang berlaku di Palestin adalah betapa perlunya umat Islam bersatu padu, bekerjasama, bermuafakat dan saling bantu-membantu antara satu sama lain, kerana perpaduan membawa kekuatan, kemajuan dan keberkatan kepada umat Islam. Islam melarang umatnya dari berpecah belah, berseteru, kerana ia akan mengakibatkan kehancuran kepada suatu tamadun serta hilangnya jati diri umat Islam. Umat Islam perlu membina kekuatan untuk bersaing dalam sudut fizikal, rohani, kemahiran, kekuatan dan ketenteraan. Ekonomi juga, termasuk aspek sains, penciptaan teknologi moden. Ini perlu dilakukan supaya umat Islam mempunyai kekuatan, maruah, harga diri, dihormati kawan dan lawan tanpa bergantung kepada dunia barat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Jangan kamu bercerai-berai. Kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dulu bermusuh-musuhan semasa zaman jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu menjadi kuat bersatu padu. Maka menjadilah kamu dengan rahmat Allah orang-orang Islam yang bersaudara. Ibrah yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bertawakal dan jangan sesekali putus asa dari rahmat Allah. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, perbuatan maksiat yang mereka lakukan, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dia jualah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Antara ibrah yang besar dapat daripada tragedi yang menimpa rakyat Palestin adalah sikap mereka yang benar-benar bertakwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan negara serta hidup mereka kepada Allah meskipun menghadapi ujian yang maha hebat di dunia ini. Rakyat Palestin terus tabah dan cekal berjuang dalam mempertahankan tanah air dan keluarga mereka. Ibrah yang ketiga,
Kita rakyat Malaysia perlu bersyukur atas keamanan yang kita kecapi di negara kita selama ini. Seperti rakyat di negara-negara lain, rakyat Palestin juga mempunyai keinginan kepada keamanan dan mengimpikan sebuah negara yang berdaulat. Keinginan ini menjadi sumber motivasi untuk umat Palestin, sumber motivasi kepada umat Palestin untuk terus bertekad berjuang lagi mendapatkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Ibrah yang keempat, ketahanan dan kekuatan rohani rakyat Palestin menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menghadapi kemarahan serangan musuh yang bertali arus. Berbekalan kekuatan dan semangat, umat Islam Palestin terus istiqamah dan kekal berjuang meskipun berada dalam keadaan yang sangat sukar, tanpa makanan, minuman, jauh sekali dengan kemudahan yang asas yang lain. Yang kelima, di samping itu sokongan dan solidariti semua pihak terhadap isu kemanusiaan membuka mata dunia untuk melihat kebenaran. Konflik ini telah menarik perhatian pemimpin dan masyarakat dunia dari pelbagai negara dunia untuk menentang kezaliman. Sokongan dunia barat terhadap Israel menggambarkan sikap double standard terhadap hak-hak kemanusiaan yang sering diperkatakan oleh mereka. Oleh itu umat Islam perlu berhati-hati dengan falsafah perjuangan hak kemanusiaan yang digembar-gemburkan oleh dunia barat agar tidak terperangkap dengan dakwah dan perancangan yang meminggirkan hak rakyat Palestin. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, sebagai orang yang beriman, marilah kita mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama menghulurkan bantuan, sumbangan material ataupun spiritual seperti tenaga, idea, wang ringgit serta doa yang berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah insya-Allah akan memakbulkan doa kita di satu ketika nanti. Rakyat Palestin akan mengecapi kemenangan dan kemerdekaan dari cengkaman Zionis Israel. Sekecil mana sekalipun sumbangan dan doa pasti akan dapat menyuntik semangat kepada rakyat Palestin untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan mempertahankan negara mereka. Kemenangan bagi umat Islam itu pastinya satu kerugian bagi orang-orang yang zalim. Cuma hanya Allah sahaja yang mengetahui bilakah semua itu akan berlaku. Sehubungan dengan itu, marilah kita sama-sama berusaha. Yang pertama, terus kekal istiqamah, berdoa dan munajat kepada Allah, memohon agar rakyat Palestin dikurniakan ketabahan, kesabaran, kekuatan rohani bagi memperjuangkan tanah air mereka. Yang kedua, menyebarkan berita kekejaman Zionis Israel di media-media sosial dan menentang dakwah berita palsu yang disebarkan oleh media-media pro-Israel yang menyembunyikan kebenaran yang sebenar. Ini kerana propaganda yang dimainkan oleh Zionis Israel menggambarkan seolah-olah merekalah yang menjadi mangsa kezaliman. Sebagai umat Islam, kebenaran dan keadilan ini perlu diketengahkan, dan kebenaran inilah yang akhirnya diraih mengalahkan kebatilan. Yang ketiga, membaca kunut nazilah pada setiap solat fardu kerana ia merupakan syariat Allah, bahkan ia syiar kesatuan ukhuwah Islam. Jika kita bersimpati dengan saudara seiman yang dizalimi, bantulah mereka. Jarak bukannya penghalang untuk menghulurkan bantuan meskipun terhalang. Tiada siapa yang mampu menghalang senjata doa umat Islam. Bahkan syariat Allah kekal utuh sepanjang zaman. Ianya sangat penting bagi kita yang bakal menjadi warga akhir zaman. Moga masa depan bakal menyaksikan tribulasi dan tragedi yang menimpa umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa syuhu wa yakthurul haraj. Qalu wa mal haraju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Masa semakin cepat, amal semakin berkurang, bakhil semakin melampau, dan al-haraj semakin menjadi-jadi. Sahabat bertanya, apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, pembunuhan. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran, penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersabar, memunajat kepada Allah dalam setiap ujian yang ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, kita hendaklah sedar bahawa rakyat Palestin lama hidup di bawah penduduk Israel. Mereka ditindas, dizalimi dalam banyak aspek, seperti kebebasan bergerak mencari rezeki, hak memiliki harta dan tanah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan ini, dan tolonglah kami ya Allah mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Surah Ali Imran 147. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala ketaatan kepadanya dan menjauhkan segala perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم
Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa بلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada, ya Allah. Ya Allah, sayangi, kasihi mereka, ya Allah. Keluarkan mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini, ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin, kembalikannya kepada kepangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna 'alal qaumil kafirin ihzimhum mansurna 'alal qaumiz zalimin. اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض وشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.